Shalom， 平安， puji nama Tuhan. 感谢赞美主。 Saya dulu 以前的我 pakai narkoba. 呀吸毒， Saya tiap-tiap harinya saya pakai narkoba paling sedikit 5 gram. 每一天我吸毒最少5克。 Lalu saat itu saya malah terjerumus. Jadi kehidupan saya keluar masuk penjara itu seperti rumah saya. 所以我就被陷落了哦，我坐牢就像监牢就是监狱，就像我的房子一样，我没进出监狱。 Karena saya dari kecil sama papa saya nggak pernah saya harus cari uang sendiri. 因为从小我没有得着父亲的爱，我从小就要自己去找钱，自己去赚钱。 Jadi saya habis dulu saya pernah kayu. Di saat saya belum mengenal Tuhan, Tuhan pun sudah memberkati saya. Saya dari kayu, saya melonjak. 即便我那时候还没有认识神，哦，神已经祝福我的事业，我从事那个木材，上帝祝福，大大祝福我的事业，我就爬得很高。 Tahun 97 1997年 sampai tahun 2000 到2000年， itu saya dapat uang saya sendiri dari kayu. Saya pegang cash flow udah 30 M. 那时候当时我手上抓的现金差不多30 M。 Tapi waktu itu kita belum sadar dan belum mengenal Tuhan. 但是那时候我还不清醒，我还不认识这一位真神。 Dan saya diajak, ada suatu hari saya pulang dari mabuk. 有一天我从醉醺醺的回家的时候， Saya melihat mama saya mau ke gereja. 我看到我的母亲要去教会， Saya antar, saya suruh naik mobil. 我送我母亲，我请她坐车子。 Dia tanya, 她问 kapan kamu mau bertobat? 我妈妈问我你什么时候要悔改？ Saya bilang, saya bisa hari ini bisa pegang uang bukan dari kamu orang tua. 我告诉我母亲，今天我手上可以抓这一笔30 M 的钱，不是从父母来的。 Saya cari sendiri dari kepintaran saya, dari tenaga saya, dari dengkul saya sendiri. 我今天可以有这么多的钱，是从我自己的努力、我的血汗、我的双膝盖。 Jadi tolong mama jangan ngatur. 所以，请妈妈不要管我。 Jadi lalu saya bilang ini bukan dari Tuhan. 然后我还告诉我妈妈，我的钱财、我的财物不是从上帝来的，不是从神来的。 Tidak lama setelah saya mengucap itu, Tuhan jatuhkan saya terpuruk. Mungkin setelah itu saya 3 tahun saya habis semua. 我讲了这一句话没有多久，我突然间我整个事业倒闭了。 Malah saat itu saya masuk dunia hitam. 然后我迁入到这个黑社会， Saya jalan di Jakarta, saya sama Jorge, saya bunuh orang. 我跟雅加达的大流氓 John Gay 哦，跟他一起来杀人。 Karena pikiran saya sudah tidak punya apa-apa. Saya mau ke orang tua saya juga malu. 因为我的想法，我什么都没有，一无所有，我去找父母来帮忙，我也丢脸，我是烂命一条。 Itu pilihan saya hanya, yaitu saya cari uangnya dari gitu. 所以我杀人成为我的这个赚钱的这个目的。 Saya dulu kalau ada orang yang sedikit aja ngomongnya tidak enak, saya pukul. 只要有人稍微讲话不好听，我马上就一拳打过去。 Dari situ Tuhan tarik saya. Dan waktu itu saya belum percaya Tuhan. Banyak teman saya ajak saya ke gereja, ke pendetanya yang top besar, John Mogi, Gilbert. 那时候我有几个朋友基督徒带我去教会哦，那一些大牧师哦，像 John Mogi， 还有那个 Gilbert Lomwindong。 Tapi waktu itu saya belum merasakan, saya didoakan tumpang tangan apa.
Saya malah pukul mereka, saya bilang saya tidak perlu doa, saya mau cari uang. 牧师为我祷告，我就打他，快点快点祷告赶紧，我要去，我不需要你祷告，我需要钱。 Tapi ada suatu saat 但是有他的时间， Tuhan itu panggil saya melalui Pastor Johnson. 神呼召我透过 Johnson 牧师， Dia tanpa tumpang tangan, tanpa anu. Waktu saya diajak berdoa, dia bisa tahu mulai kecil. Mulai saya kecil, saya dibuang orang tua saya, adik saya merampas, ada beberapa adik saya ingin merampas hak saya. Dia bisa ngomong itu, diceritakan. Johnson 牧师为我祷告，没有用按手，也没有抱着我，什么都没有。找我祷告的时候，他祷告所讲的每一个词句，是我过去的经历。从小时候 ，Johnson 牧师说，你从小没有爱，没有得到父母的爱，从小爸爸不要你，爸爸放弃你，然后你的弟弟妹妹要抢夺你的财产，因为我是长子。 Lalu saya dari situ saya tanya siapa orang ini. Dan di saat waktu didoakan ada dua sisi, yang telinga saya kiri ada yang bisikin jangan nangis. Kamu dulu kalau ngumpulin orang aja nggak nangis, ya kan? 当他为我这样祷告，在我的两边的耳朵有两个声音，左边的声音就说：“你不要哭，你不要这么爱哭。你一般你打人、杀人，你都不哭。”哦，这个左边的耳朵有这样子的声音。 Di telinga saya kanan ada lagi bisikan, kalau mau nangis lampiaskan, keluarkan nak. 但是我右边的耳朵另外一个声音不一样，如果你要哭，尽管的哭。 Dan saya merasakan ada tangan satu yang pegang kepala saya, dilus sampai ke bahu, dingin, lembut. 我感觉到有一个很大的手掌摸我的头，从我的头一直扶到我的背，一直到下面，一直到我的腰。那个手哦，非常的温柔哦，而且是凉凉的。 Dari situ saya merasa ada kehangatan, itu air mata saya langsung keluar. 从那个时刻，我感到有一股很温软的一个暖流进到我的里头，那时候我的眼泪就留不住了，我一直哭，一直哭，一直哭。 Dari situ mulai Tuhan menangkan saya. 从那个时刻，神得着我的生命。 Itu saya mulai belajar setiap hari. Pastor Johnson ajarin saya baca firman. Nah, jadi saya sekarang merasa saya mau ngajak saudara kita ini. Ya mungkin ini juga Tuhan kirim. Kenapa dia kok ke tempat saya cari besi? 呀，从那个时候，就是牧师就教导我，你要每一天读好几章的圣经。然后我也是有一个感动，一个责任，我带我这个湖南的郭先生哦，我也是一样要教导他怎么样认识耶稣，因为他来到我的店里跟我买钢铁。 Ya ini kan kita logika percaya nggak percaya tanpa kalau Tuhan kirim, kenapa kok nggak ke toko lain? 呀，这个不管你用人的理智哦，你是否相信或不相信，为什么这个郭先生这么多的在我的左边右边很多的那个钢铁店，为什么他不去别的店，特地来到我的店来找我？一定是上帝派他来找我。 Ada kendala bahasa. Ya mungkin kalau dulu tahun yang Jian itu iron saya orang Cina juga. OK， 我想要赢得他的灵魂，想要拯救他，但是有一个难处，就是语言的问题哦。可是当年以前我曾经有一个女朋友是从中国来的。 Mungkin itu masih bisa bahasa ya Pak. 那时候我会比较流利，因为常常每一天跟女朋友在讲中文。 Tapi sekarang kan saya terkendala, makanya saya ingat gereja ini. 好，哈利路亚！因为我语言的问题，上帝让我进了丰收教会。 Kalau istri saya ini
istri yang kuat, Pak. 哈利路亚！这个阿燕的太太是非常刚强的太太啊。 Karena istri saya dulu ini istri saya mulai dulu. Saya kalau mabuk, saya kalau apa, dia mungkin perasaannya cuma kalau saya pergi ke lari paling dia mikir suami saya ini kembali orang atau kembali nama. 我的太太以前想说，我的先生每一天回来醉醺醺，出去打架杀人。我太太抱着一个心态，他回来就是人，不回来就是留下性命。 Jadi kepala saya semua ini, badan saya ini nggak ada yang utuh. Ini palsu, 哦， ini palsu. Ini 32 jahitan. 我的头后面是有32个针被缝的。哦，他的这边指头我是假的指头，这边也是小的，这个也是假的指头。 Saya ketembak, ya kan? Saya ditusuk, saya nggak mati. 我左边的腰被这个中了这个子弹，那这边是用刀被刺了，可是我仍然没有死。 Itu saya baru menyadari kalau Tuhan mau pakai saya. Karena apa? Waktu itu saya udah blank, saya kira saya tanya, ada 7 pendeta yang nubuatkan bilang kau akan kupakai. 为什么我中弹啊，被开枪啊，被刀刺，我没有死？因为上帝要使用我，上帝有他的荣耀的计划在我的生命。有7个牧师跟我一言，我要被上帝使用。 Jadi saya sadar, mungkin saya kadang doa saya tanya, Tuhan saya ini sampah. 我有时候祷告上帝，我是垃圾， Tapi Tuhan bilang, 但是神说， Paulus itu dulu juga pembunuh. 神说，保罗以前也是杀人的， Tapi sekarang dia menjadi rasulku. 但是现在他被我使用成为最中用的这个使徒。 Maka dari itu saya waktu dibaptis, 所以那时候我被受洗的时候， saya masih ngetes 7 pendeta ini. Waktu itu COVID kan, jadi kita Zoom. 那时候是新冠病毒哦，我还在考验这个7个牧者给我的预言是不是真的。 Saya ngetes, kalau memang dari Tuhan, pasti satu roh. 如果从上帝来的话语，上帝来的预言一定是同一个灵。 Jadi saya catat satu-satu. Peter Kumar, saya tanya, nama saya baptis siapa? 我就问那个彼得古马牧师，我的受洗的名字叫什么名字？ Terus ada 7 Samson Dabas, apa saya tanya, semua jawabannya sama. 7个的答案都是一样。 Kamu Paulus. 7个牧师给我的这个属灵的名字是保罗，一样，7个全部都一样的，没有，他们都不认识的。 Jadi itu saya malah lebih percaya lagi kekuatan Tuhan. 所以我从那时候我更肯定的相信神奇妙的大能。 Sekarang kebanyakan melayani, kebetulan ada yang teman sendiri. 呀，现在所以我的时间都是在服侍。 Permasalahan keluarga mereka kadang yang laki selingkuh, yang cewek selingkuh. 上帝要我服侍的，就是我周遭的人，我的朋友，有的是男的有外遇，有的太太有外遇。 Ya, mungkin Tuhan kasih saya sama istri saya untuk menjadi kesaksian. 神使用我跟我的太太，要成为众人的这个见证。 Saya kadang mereka kelahi itu saya bilang, kamu enggak sekuat istri saya. 有时候他们吵架哦，我跟他说，你没有像我太太这么的刚强。 Kamu masih hanya lihat atau dengar suamimu dibilang selingkuh, kamu udah enggak kuat. Istri saya dulu, kalau nemenin saya di Yechungkwe, 我说你没有像我太太那么刚强，你听到人家说哦，你的老公有外遇，你就受不了了。可是呢，我的太太以前陪着我去夜总会， dia setiap saya mau minum, dia kalau saya ajak minum, kalau sudah enggak kuat, dia yang manggilkan cewek. Bukan 1 2 loh. 如果他陪我喝酒在夜总会，他没有办法喝下去，已经受不了了，他就叫那个夜总会的女孩子来
陪着我来喝酒。 Dan dia tahu selera saya. Dia pilihkan yang cantik, saya tidak mau bentiran. 他知道我的胃口，他叫那个陪客的那个陪喝酒的那个女的哦，一定是很美的哦。他知道我的胃口，不，我不需要本地，我不喜欢本地的，我说我喜欢进口的。 Dari itu lagi saya dikasih vision. 那时候上帝给我的意象， Di saat saya berdoa, saya berdiam diri, 当我独自一人祷告的时候， saya lihat layar besar. 我看到一个很大的荧幕。 Tapi waktu itu saya tidak berani buka mata. Saya lihat layar ini, saya nikmati ya. Kok kelihatan semua yang waktu itu saya ke nightclub, saya minum, dia siapin cewek, apa itu semua terlihat. 我眼睛祷告，我在闭上祷告眼睛的时候，我看到很大的荧幕，好像看电影一样。上帝让我看见一清二楚，当初我怎么样子的做坏事，我在夜总会喝酒，我太太这一杯怎么样的女人给我。 Saat itu saya sempat takut. 那时候我心里面有恐惧。 Saya kira saya tanya Tuhan, Tuhan, apa ini hari ini kamu mau bawa saya? 我就问上帝，上帝是不是今天你要带我回天家？ Karena pikiran saya mungkin ini hari penghakiman ini lo ditunjukin dulu. Hidupmu kayak gini sekarang kamu tak bawa. 因为我以为那一天是审判的日子，所以上帝先让我看见我过去的败坏，看完了，上帝要把我带回天家。 Tapi Tuhan itu baik. 但是神是美善的神， Dia cuma hanya berbisik sama saya. Gimana perasaanmu saat itu sama istri? 他只是说当时你的感受如何，太太在你身边这样子陪着你。 Dari situ saya ngerti. Saya nangis, saya bilang, iya saya berdosa. 我跟上帝承认，我跟上帝哭，我承认上帝，我是一个罪人，我做错了。 Karena kita harus sadar ya, kita tidak boleh melihat istri itu, wah istri saya sekarang kok jelek, ya kan? Ya. Mungkin ada lagi yang muda lebih cantik, kan gitu, gangguan dunia. 世界的引诱哦，等到结婚了好多年哦，怎么我太太现在变丑了哦？以前是美女哦，现在是一个丑八怪的哦。我们不可以这样子，我们不可以用世界的眼光来看我们的另一半。 Karena kalau kita hanya melihat cantik, 如果我们只是看外在的美， tapi belum hatinya dia kuat. 也许你看到一个很漂亮的女孩子，但是里面心不一定漂亮，不一定像我太太这么的坚强。 Jadi kita harus berpikir bahwa kalau Tuhan yang mengirimkan jodoh itu pasti yang terbaik. 我们要必须相信，神为我们预备的另一半，一定是最好的，最适合我们的。 Ya itu aja kesaksian saya, mungkin lain kali saya sambung, cuma saya tergerak sama saudara kita ini. Kita di gereja ini diajarkan kasih. 呀，我感动哦，我主要的是带我这个弟兄哦，这个郭先生来到这里，在这里丰收教会特别强调爱。 Saya merasakan seumpama kita di negaranya dia, yang kita tidak ngerti bahasa, kita tidak punya teman, ya kan? 我将心比心，假设我们在他的位置，在郭先生的位置哦，比如说我们在中国哦，人生地不熟，语言不通，又没有好朋友，没有亲戚家属，什么都不在，我们的感受如何？ Karena Tuhan kan mengajarkan kita kasih. 因为神教导我们爱， Dan saya kepingin juga yang dulu saya gitu aja Tuhan bisa selamatkan, masa dia tidak bisa? 我渴望以前我是一个社会的败类，我以前是一个社会的垃圾，上帝都要在乎我，上帝要拯救我，难道上帝不要拯救郭先生还有高先生？ Karena kita sebagai Kristen, kita disuruh selamatkan jiwa-jiwa, jalan jiwa-jiwa. 因为耶稣给我们的大使命，
要我们什么拯救灵魂。 Tuhan mengajarkan saya ini banyak hal. 上帝教导我很多方面的事情。 Teman-teman saya yang lama yang tahu dulu saya pernah pegang uang, tahu posisi saya di atas. Sekarang mereka selalu tanya saya, Stan, kamu tidak pengen naik lagi kayak dulu? 我以前那一些朋友哦，世界的朋友哦，一到我的时候，那时候我很有钱 ，Stan， 你会不会想要像以前这么有钱？ Tapi waktu saya disuruh Tuhan, di saat kebetulan ada iparnya teman saya meninggal, 刚好我一个朋友的家属过世， saya ke Adiasa, 我去阿迪亚沙， Tuhan bisikin saya, 神跟我说， coba kamu lihat di dalam peti itu. 请你来看那个棺材里面的那个人，那个死的人，那个死人。 Saya bilang, Tuhan nggak salah. Saya ini sekarang setelah ikut kamu, saya lihat mayat ini takut. 他跟上帝说：“上帝啊，你没有搞错。自从我跟随你，上帝啊，我看到死人我都会害怕。以前杀死人我都不怕，现在看到死人我都害怕。你为什么要我看死人？ Tapi tetap Roh Kudus bilang, paksa saya lihat. 可是圣灵一直很强迫我，一定要我看那个棺木里面的那个棺材里面的那个死人。 Saya paksa saya lihat beberapa saat saya kembali ke meja, saya doa dalam hati. 我硬着头皮，我就顺服圣灵的感动，我就去看那个尸体。 Di saat itu saya tanya, Tuhan, apa maksudnya? Saya sudah lihat. 我看了尸体以后，我就回到座位，我就坐下来，我跟上帝祷告：神啊，你的心意是什么？为什么你要强迫我一定要看那个棺材里面的尸体？ Tuhan bilang, 神告诉我， apa yang dia bawa dalam peti? 神告诉我，那个棺木里面、棺材里面，他带走了什么？ Hartanya, 他的财产吗？ emasnya? 他的金条吗？ Saya bilang, nggak ada Tuhan. 什么都没有，上帝啊！ Jadi Tuhan itu memberi kita hikmat 所以上帝给我们智慧， bahwa berkat itu tidak harus uang. 祝福不一定是代表是什么钱。 Banyak anak sekarang yang tanpa bekerja keras cuma dibiayai orang tua, mereka naiknya Ferrari, pesta dimegahkan, betul? 现在的年轻人很多，因为父母哦有钱哦，富二代哦，开的车是法拉利的车，在那边就花天酒地。 Ini sebenarnya mereka salah. 其实他们错误。 Kalau kita bisa ngomong, mereka ini belum ngerti apa artinya Tuhan ngasih kita berkat. 因为这些年轻人富二代不懂得什么叫做祝福，而是从上帝来的祝福到底是什么。 Saya sering ngomong sama istri saya, kalau kita diberkati lagi, naik, nggak usah kayak dulu lah. 我是跟常常跟我太太讲，如果有一天上帝再祝福我们的财务像以前这么有钱， Separuh aja dari dulu. 就是不像以前这样，一半像以前这样子好了。 Saya minta kamu nggak usah beli tas Hermes, 我要求你不要买 Hermes 的包包， ya kan? Karena kalau kita bawa tas Hermes, 如果我们带 Hermes 的话，包包呢， hanya orang dunia yang lihat, 只有世界的人看的。 ya kan? Belum tentu gereja besar yang kayak di PTC di mana nggak perlu saya sebut. 不一定那个像八卦帽的 BTC 那些大教会，我不讲名字。 Saya sering ngomong sama mereka yang tanya mau sharing sama saya tanya, kamu ini ke gereja maunya yang gimana? 我常常去问那些去大教会的那些弟兄姐妹们哦，他们去大教会的会友，你到底去教会的要的是什么？要得着什么？ Karena saya lihat banyak orang yang ke gereja ini cuma motivasi. 因为我很多看到基督徒哦，去教会是有企图的。 Ada berapa motivasi? Satu, ingin dilihat teman, dilihat tetangga. 第一个去教会的企图呢，要被人家看见哦，被人家哇，好像炫耀这样，我是很属灵的。 Bahwa dia seakan-akan ini loh setiap minggu ke gereja. 让人家看哦，他这个每个星期都去教会的。
Ada juga mungkin yang fashion show. 第二个，也许像那个想要那个服装表演， Dia memamerkan hartanya, memamerkan mungkin Hermesnya. 去教会要炫耀他的他的身份炫耀他的包包是 Hermes 名牌啊。 Tapi mereka belum tentu mengerti atau mengenal firman. 但是他们不见得能够明白神的话。 Jadi ya saya minta kalau memang kita bilang saya mau ke gereja, saya percaya sama Yesus, jadilah pelaku firman. 所以我鼓励这些去教会的人，不要有任何的企图，就一个企图，我去教会，我要成为一个行道的基督徒。 Karena harta itu nggak kita bawa. 因为那些金银财宝财产，我们死了带不走。 Ini sedikit lagi. 还有一点， Saya pernah Tuhan ini mempertemukan saya dengan teman saya yang punya duit-duit. Kita nongkrong. 有一天，上帝让我跟这些很有钱的朋友一起聊天。 Saya nggak sengaja nyeletuk. Dia punya pelayaran. Saya bilang, "Der, enak hidupmu ya." 我无意中就跟他说，因为他是那个海运的船运的老板，你的生活一定过得很好。 Tahu apa yang dia bilang sama saya? 他跟我说什么？ Ayo tukar. 他说，好不好？我们交换，我们交换好不好？他 Nggak usah tunggu besok, malam ini kita tukar. 他告诉我不用明天，现在今天晚上我们交换好不好？你有钱，我也变成你是你有钱，我是你的位置。 Ya. Jadi mobil saya Bentley apa itu semua kamu boleh pakai. Besok kamu mulai ngantor di kantor saya tidur langsung di rumahmu, saya tak jadi kamu, kamu jadi saya. 从明天开始，我的车子庞利劳斯莱斯跑车，通通是你的，给你用。我的房子呢，你住在我的家睡，那我住在你的家睡，好不好？我们这样交换，你再去我的办公室上班。 Tapi Tuhan mungkin melalui mulutnya teman saya, dia tanya saya, kamu kalau tidur jam berapa, Stan? 然后他问我，上帝用我朋友的口问我 ，Stan， 你晚上是几点睡觉？ Saya bilang, saya setengah 7, jam 7 saya sudah tidur. Karena saya jam 3, setengah 4 bangun, saya baca firman, saya doa. 我6点半晚上7点晚上就睡觉了，因为我每一个凌晨3点我就起来祷告读圣经。 Lalu dia bilang, enak hidupmu ya. 哇，我这个船运的老板说，哇，你的生活很舒服，很棒。 Tak tanya, kok bisa? Saya jam 1 baru bisa tidur. 这个船运的老板说，我1点凌晨才能够睡觉。 Belum jam 2, kalau kadang HP saya taruh sebelah ranjang. Kalau yang HP khusus untuk nahkoda telepon, jantung saya sudah begini. 我有4个手机，有时候2点凌晨会响，有一个是专门我的开船的，如果打电话给我8点2点，一定我的船一定出事情了，我的心脏就一直跳。 Dia mikir, kadang bos, kapal kena karang bos. 有时候他打电话来，哇，老板啊，这个我们的船沉下去了。 Bos, ombak besar bos. 哇，老板啊，前面有很大的这个风浪啊。 Belum, dia kalau pagi ke kamar mandi dia tanya saya, kamu bisa pu? 还有早上，如果你上大号，你排便，早上可以排便吗？ Dia bilang, saya nggak bisa, Stan. Meskipun perut saya sakit, 1,5 jam saya di toilet belum tentu bisa pu. 我1个半小时蹲在马桶，每一个早上，对不起排便不出来。 Karena apa? Katanya. 我问他为什么？ Karena saya lihat WA dari sekretaris saya, bos, hari ini kita harus siap uang di atas 6M, kadang di atas 5M. 因为他传了信息，我的秘书说，老板，今天我们要预备6M 的现金或者7M。 Karena dana itu tetap harus siap, mau nggak mau. 你一定要准备那个钱不管
你能不能大便还是可以大便，钱一定要出来。 Ya mungkin kapalnya ada 50. 他有50个的船， Jadi dia harus bayar solar kapal. 他一定要付那个船的那个柴油， Dia harus bayar tambat labu. Dia labu kapal itu bayar. 他要付那个这个船的停船的费用， Terus bayar ABK, bayar gaji kapten. 还有付那个船长的这个薪水。 Dari situ saya langsung doa sama Tuhan. 从那时候我就跟上帝祷告， Tuhan, kamu memberi kita ini memang porsi masing-masing. 因为上帝你给我们的这个福分那个财物是照着我们所能够承担的。 Kita nggak boleh melihat, teman kita itu hidupnya enak, rumahnya besar. Belum tentu kita jadi kayak dia, kita kuat. 我们不能够看他的家很大他过得很舒适很有钱，不见得当我们像他那么有钱，我们能够承受得起。 Coba itu dia makanya Tuhan itu bisa pakai siapapun, bisa dari teman, bisa dia langsung mengibaratkan kalau kita jadi kayak dia, ya toh, bisa nggak, kuat nggak jantung saya, kaget nggak kalau jam 2 baru tidur di telepon, bos kapalnya kena gini, mungkin jantung saya sudah copot. 如果我是他的话半夜2点手机响了，那个船长打电话，哎呀，老板啊，那个船 沉下去了，哎呀，前面有很大的风浪。也许如果我当他的时候，我的心脏已经跳出来了。 Jadi dari situ saya dapat hikmat. Tuhan itu sudah membuat kita ini masing-masing, porsi masing-masing, berkat masing-masing. 所以从那个时候，上帝给我一个教导，非常宝贵的属灵的教导。上帝给每一个孩子，给他的孩子们，给基督徒的祝福，是照着他量给我们的。每一个人的祝福大小都不一样，照着我们所能承担的量给我们的。 Termasuk itu ilmu yang Tuhan berikan ke saya. Kalau teman saya bilang saya kok enak. 那个就是包括是我的朋友那个有钱的船运老板。 船务公司老板说：“哇，你的生活过得6点半晚上就睡觉了。” Sekarang banyak kita orang-orang kayak kumuran kita ya, lihat kita bos, kok enak bos. Saya ilmu saya gitu, urut tak. 好像我的工人有时候会跟我讲，我的在公司的工人职员，哇，老板啊，你过得很好，我就跟他们讲要不要交换。 Itu pengajaran dari Tuhan. Semua ini kita ada hikmat, kita dibekali kepintaran, itu dari Tuhan. 那一切是从上帝来的，上帝给我们聪明智慧，上帝给我们的祝福都是从上帝来的。 Ya ini sekian dulu sambil saya bilang kalau bisa yang belum percaya Tuhan kayak saudara kita 2 orang ini. 所以我今天的见证是主要是真的是向这个2位像郭先生和高先生来说的。如果你们还没有接受耶稣成为你生命的救主， Coba rasakan sendiri. Kita percaya kita dapat mujizat itu bukan dari paksaan orang. 你自己慢慢的体验，你今天所拥有的一切，你所领受的一切。 那不是突然的。 Karena saya bisa hari ini ngomong ke kalian, saya ngalami. Dan saya bisa berdiri di sini, kalau bukan Tuhan yang beri saya mungkin sudah mati. 今天我跟你们分享的，这是我人生我个人的经历。如果不是因为上帝他的爱他的怜悯，我今天就会死，我已经不可能站在这里，我已经死了。 Jadi mungkin bisa merasakan sendiri hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. 所以你们慢慢的体会上帝的荣耀，上帝的同在，在你的每一个角度。 Saya percaya kalau kalian percaya Tuhan pasti ubahkan. 阿门。我相信，如果你今天早上愿意相信耶稣成为你生命的救主，耶稣一定改变 你们2位的生命。 Sudah, sekian dulu. Terima kasih Bapak Tony.
非常棒的luar biasa kesaksian. Biarkan segala kemuliaan bagi Tuhan.